Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Amir bin Ibrahim, nombor metrik 048026. Baik, saya dari kumpulan 3 akan membentangkan ayat 41 hingga 45. Saya sendiri akan membentangkan ayat 41. Baik, bermula dengan ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Yang bermaksud, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Yaqulu ta'ala dhikruhu linabiyyi wazkur ya Muhammad fi kitabillah Ibrahim Khalilur Rahman. Wadhkur, dan ceritakanlah kepada mereka fil kitabi Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim di dalam kitab ini Al-Quran, iaitu tentang kisahnya. Innahu kana siddiqan, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang yang sangat jujur dalam keimanannya, nabiyya, lagi seorang nabi. Hal ini dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Faqsus ala haula'il musyrikin kissahu wa qassahu abihi innahu kana siddiqan yaqulu kana, maka kisah bapanya kepada terhadap orang-orang kafir musyrikin, ia adalah seorang yang jujur benar, siddiqan, orang yang jujur benar. Min al-sidqu fi hadithuhu wa akhbaruhu wa muwa'iduhu la yakdzib wasiddiqu wa fa'ilu min sidqu. Ia berkata beliau adalah seorang yang jujur dalam bicaranya serta terhadap janji-janjinya. Perkataan sidqu, yang ni maksudnya membenarkan, adalah dari perkataan sidqu, benar. Wa qad bayyana dhalika fima madha fima aghna an i'adatuhu fi hadzal mawdu'. Nabiyya yaqulu kana Allahu qad naba'ahu wa auha ilaihi. Dan sesungguhnya pada bahagian berikut, yakni fima madha, bahagian yang lepas, bima aghna an i'adatuhu, telah dijelaskan tentang perkara berikut. Lafaz nabiyya adalah yaqulu kana qad naba'ahu wa auhiya ilaihi. Allah telah memberitahukan kepadanya dan memberikannya wahyu. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah di dalam Al-Quran tentang kisah Ibrahim dan bacakanlah kepada kaum para penyembah berhala itu, serta ceritakanlah kepada mereka tentang keadaan Ibrahim Khalilur Rahman, yang merupakan nenek moyang mereka, dan mereka sendiri mengaku penganut agamanya. Sesungguhnya dia adalah seorang nabi yang jujur. Bagaimana beliau melarang ayahnya menyembah berhala. Baik, seterusnya sedikit ayat daripada ayat 42. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingatlah, yang bermaksud, ingatlah ketika ia berkata kepada bapanya, wahai bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Iz qala li abi, iaitu ketika ia berkata kepada bapanya yang bernama Azar. Bapanya yang bernama Azar, ya abati, wahai bapaku. Kalau kita nak panggil Ibrahim, Nabi Ibrahim memanggil bapanya ya abati, maksudnya wahai ayahku, wahai ayah kesayanganku. Kalau kita panggil wahai ya abi pun boleh, tapi abi maksudnya wahai ayahku. Kalau ya abati lebih lembut, lebih Nabi Ibrahim sayang kepada ayahnya, dia memanggil ya abati, wahai ayah kesayanganku. Walaupun ayahnya bukan beragama kafir, bukan beragama Islam, bapanya kafir,
Tetapi Nabi Ibrahim tetap menyanjung, menyayangi ayahnya. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapanya, "Wahai bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar?" La yasma, tidak mendengar, wala yubsir, dan tidak melihat, dan tidak dapat menolong, wala yughni anka syai'a, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun. Idh qala li abihi, iaitu ketika ia berkata kepada bapanya yang bernama Azar, "Ya abati, wahai bapaku." Huruf ta pada lafaz abati ganti dari ya idhafah, kerana keduanya tidak dapat dikumpulkan menjadi satu. Azar adalah penyembah berhala. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu, tidak dapat mencukupimu sedikit pun, baik berupa manfaat maupun bahaya. Jadi patung-patung, berhala-berhala, sembahan berhala yang direka, yang dicipta, yang diukir oleh bapa kepada Nabi Ibrahim yang bernama Azar itu tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi bahaya. Bahaya pun tidak, jadi manfaat pun tidak. Begitulah kisah perjuangan dakwah Nabi Ibrahim AS terhadap ayahnya yang bernama Azar. Ayat 41 dan 42 ini, sedikit ayat 42, mengisahkan tentang perjuangan dakwah Nabi Ibrahim AS terhadap ayahnya Azar. Seterusnya, terima kasih. Seterusnya saya serahkan ayat yang seterusnya kepada sahabat saya untuk meneruskan tafsiran, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saharuddin bin Dola. Alhamdulillah, saya akan teruskan berpetangan daripada kawan saya daripada ayat 42 hingga 43 daripada surah Maryam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Yang bermaksud, ingatlah ketika ia berkata kepada bapanya, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai bapaku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?" Pada ayat ini saya akan membahaskan mengenai perkataan ya abati. Wa ikhtilafu ahli al-arabiyyati fi wajhi ad-dukhul al-ha fi qawlihi ya abati. Fakana ba'da nahwiyyi ahli al-Basra yaqul iza waqaftu 'alayha qaltu ya aba. Wa hiya ha zidah nahwi qawlika ya ummihi. Summa yuqalu ya ummi iza wasala. Sebagaimana kita ketahui bahawa teks ini membincangkan tentang dimasukkan huruf ha pada ayat tersebut. Sebagaimana kita ketahui juga, ahli nahu daripada ahli Basrah yang mengatakan bahawa iza waqaftu, apabila kamu nak berhenti pada ayat tersebut, hendaklah dibaca dengan ya abah, dengan huruf ha ketika waqaf. Sebagaimana juga kita ketahui bahawa pada ayat lain ya ummihi, itu dimasukkan huruf ha, dan apabila kamu nak sambung dia dibaca dengan ya ummi iza wasala. Manakala pendapat kedua daripada ahli bahasa dari Kufah ialah ia mengatakan bahawa wa qad yakifu ba'd al-arabiyyah ala ha bitta
qala ba'd an-nahwiyyi al-Kufah al-ha ma'a aba wa ummihi ha waqfu. Ini juga pada pendapat al-Kufah, ia mengatakan dibaca dengan huruf ha, ya abah. Dan ada juga ia dibaca dengan huruf ya abata. Wa man qala ya abata fa innahu yakifu 'alaiha bitta, dengan huruf ta. Wa yajuzu bil ha, yang mana kita ketahui harus dibaca dengan huruf ha. Sebab apa? Sebab fa amma bitta fa li talaba alif nudbah fasarat al-ha ta lizalik wal waqfu bil ha ba'id, untuk benda yang jauh. Yang mana kita ketahui teks yang dibincangkan, yang saya baca ini adalah berkaitan dengan cara sebutan ataupun bacaan, khususnya ilmu dalam ilmu qiraat. Seterusnya saya sambung bacaan ayat 43 yang berbunyi, ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Okey, ia mengatakan macam mana? Maksudnya, wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini perbualan di antara Nabi Ibrahim AS dengan bapanya. Sebagaimana ahli tafsir mengatakan bahawa yaqulu ta'ala zikruhu qala Ibrahim li abihi, dan Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Ibrahim li abihi, Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati inni qad atani Allah min ilmi ma lam yu'tik. Ia berkata kepada bapanya, wahai bapaku, sesungguhnya Allah Ta'ala memberiku ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka macam mana? Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Nabi Ibrahim AS kata kepada bapanya, fattabi'ni, ikutilah aku. Yaqulu, ia berkata, Nabi berkata, faqbal minni nasihati, terimalah nasihat aku. Sebab apa? Ihdika siratan sawiyah, nescaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Yaqulu abasaraka hudan at-tariqu mustawiyal ladzi la tadillu fihi illa zimta, yang mana aku akan tunjuk jalan betul kepada kamu yang diradai oleh Allah Ta'ala, at-tariq, jalan yang lurus. Sebab apa? Wa huwa dinullah allazi la i'wajaji fihi, yang mana jika engkau ikut aku, nescaya kamu tidak akan tersesat. Kerana apa? Kerana agama Allah Ta'ala sahaja yang lurus ataupun yang betul. Setakat itu sahaja daripada saya, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seterusnya saya akan sambung ayat 44 surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abati la ta'budish syaitan, innash syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Maksudnya, wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Janganlah kamu mentaati dengan menyembah berhala-berhala ini, kerana sesungguhnya syaitan yang mendorongmu untuk menyembahnya, dan syaitan suka dengan perbuatanmu. Hal ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman
Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Dalam surah Yasin ayat 60. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, hai Bani Adam, supaya kalian tidak menyembah syaitan. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. In yad'una min duni illa Isa wa in yad'una illa syaitani marida. Yang mereka sembah selain dari Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain menyembah syaitan yang durhaka, iaitu dalam surah An-Nisa ayat 117. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya, iaitu sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu penentang lagi sombong, tak mahu taat kepada Tuhanmu, maka Tuhan mengusir dan menjauhkannya kerana syaitan mengikut syaitan, sebab akibat kamu menjadi seperti dia. Seterusnya ayat yang ke-45. Ya abadi inni aqafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Yang bermaksud, wahai bapaku, sesungguhnya aku khawatir bahawa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha Pemurah. Ayat 45.